apa kelemahan diri ataupun apa sifat-sifat tak sepatutnya ada. Jadi proses tazkiyah nafs ni lah yang mengajar. Yang bagi cara, insya-Allah. Lepas tu proses ni melibatkan satu proses peralihan daripada jiwa yang kotor, ternoda dan tercemar dengan dosa-dosa menjadi jiwa yang suci bersih. Itu yang disebut tazkiyah nafs. Rasa kehelah kau rasa ni macam mana? Jangan fikir ya, tak boleh saya. Ya. Masalah. Tak apa. Jadi itulah. Itu semua aja. Okay, kita hari ini kenapa kita ada ada sifat riak, ujub, takabur sebagainya, itu antara sifat-sifat tu keji dan itulah yang diajar dalam proses tazkiyah nafs. Itu dia kan contohnya sombong, rendah diri pun sebenarnya comel juga, buruk sangka, ujub, kagum pada diri. Terus itulah yang diajar dari tazkiyah nafs. Dan sebab itulah sepanjang kami program-program yang kami buat ni, itulah proses-proses mengajar macam mana cara nak supaya sifat-sifat tercela tu suci macam tercela tu tidak mendampingi kita, supaya kita suci daripada sifat-sifat itu. Seterusnya ia mengembangkan apabila kita dah suci bersih, masya-Allah, ia mengembangkan fitrah yang baik dalam diri seseorang itu serta dapat menegakkan prinsip kecekalan dan konsistensi untuk mencapai darjat ihsan yang bertakwa. Dia tubik perkataan takwa, tubik. Macam mana nak memastikan kita jadi orang bertakwa? Daripada proses tazkiyah nafs ni lah. Tazkiyah penyucian. Nafs tu Jiwa. Jiwa ataupun diri. Jadi penyucian diri ini, penyucian jiwa inilah salah satu cara untuk kita bersihkan diri kita daripada dosa yang ada dalam diri kita untuk membina diri kita yang lebih baik lagi. Dia jadi kalau ada penyakit-penyakit tu apa? Sebab memang kita manusia ada dosa, tapi Islam ajar kita macam mana cara nak bersih daripada dosa itu. Lalu kena lalui proses tazkiyah nafs. Nanti insya-Allah kita cerita macam mana proses itu berlaku. Insya-Allah. Okey, baik. Jadi untuk modul tazkiyah nafs, ni daripada buku ni lah. Modul ni dua. Okey. Untuk modul tazkiyah nafs ni, modul ni berasaskan model tazkiyah nafs Al-Ghazali oleh Salasiah 28 dan Muhammad Maknun. 201 bahasa yang dia pasal ni lah. Kita tengok. Ini pas ya. Gem-gem. Gem-gem. Itulah. Saya tak boleh sini lah apa salah siapa siapa. Jadi modul tazkiyah nafs ni merupakan proses pembentukan diri melalui kesedaran dan celik akal untuk buang sifat dan tingkah laku yang negatif. Tingkah laku yang negatif saat ni. Saat ni Puan Dharma ada sebut berkenaan dengan emosi negatif dan sebagainya. Diri kita memang betul saya sangat setuju bila Puan Dharma kata memang perlu ada sifat negatif tu, tetapi nak gunakan sifat negatif itu untuk menjadi positif kan? Maksudnya kita kan? Maksudnya memastikan yang negatif tu jadi tingkah laku positif. Inilah salah satu prosesnya tazkiyah nafs. Kau boleh guna dengan tazkiyah nafs. Baik, ini dilakukan macam mana cara? Iaitu disebut mengenali diri. Yang pertama mengenali diri, mengenali kekuatan dan kelemahan diri serta mengenal tingkah laku negatif. Kena. Okay, salah satu caranya kena kenal dulu mula-mula. Maksudnya kita kena tahu apa hak ada dalam diri kita. Penyakit was-was dia penyakit. Okey. Penyakit ego. Sombong, takabur, sama itu maksud tu. Okey, riak. Dah ada tu ujub. Iri hati. Iri hati, hasad-hasad. Sedikit kau lepas tu bersangka buruk. Cinta dunia, takut mati. Dia orang apa tu? Penyakit hati itulah yang diajar dalam tazkiyah nafs supaya tidak
tak boleh hadap dari diri gitu. Tak boleh hadap, betul. Ayat tu betul kat saya. Maksudnya tak sepatutnya ada. Jadi proses yang Kalau kita mencipta Israel dia. ya. Israel kenapa nak mencintai Israel? Soalnya. Masalah. Benci kat Israel. Benci kat Israel. Dan kita kenapa sebab Jadi pun nak cinta Israel. dia benci kat Israel. Tapi sebenarnya dia punya tingkat laku, dia punya ni tak benci. benci tu kalau benci Benci dia pada benda kianat yang dia buat, dia benci. sebenarnya Israel ni kan disebut je dalam Quran Bani Israel. Maksudnya dia memang kaum Nabi Musa. Azir. Tiba-tiba sebut pasal Bani Israel. Isu semasa. Tapi betul sebenarnya bila sebut Bani Israel ni dari Al-Quran, antara kaum yang paling banyak disebut dari Quran sebenarnya kaum Bani Israel lah, sebab dia lebih kurang sama dengan umat Nabi Muhammad. Sebab tu dari Quran banyak cerita bab Bani Israel. So kalau nak belajar mengenai dengan umat Nabi Muhammad, belajarlah daripada cerita Bani Israel dari Al-Quran. Okey, sebab panjang. Baik, sana rojak. Sebab saya pun tengok lihat. Orang Malaysia ni keturunan Bani Israel. Bani Israel. Tapi dia tu PMX. Kaji. Ada kita. Dia lebih tahu dari saya. Okey. Baik, jadi sifat-sifat itu perlu dihindarkan. Sifat negatif tu merosakkan seterusnya mengenal pasti tindakan untuk menghindari. Macam mana cara menghindari dari sifat-sifat itu? Itulah yang di Hasan. Kejap. Kita berhenti sekejap. Jawab tu. Satu cukup je. Ngaji, yang bukan ngaji. Macam mana kita Muhammad Rasulullah. Zahudah. Ngaji. Zahudah. Pukul 1 Zahud. Satu 8 minit. Ngaji tak Duduk tinggal ya Rasul. Jadi inilah yang dibimbing kepada kita cara untuk Sila gimana? jiwa-jiwa kita daripada Ya, balik je. kekotoran hati. Itulah. Diikuti dengan usaha peningkatan kualiti jiwa dengan mengembangkan sifat-sifat positif serta terfokus. Dia bukan sahaja nak menyedarkan kita ada sakit itu, tetapi untuk mengisi ruang hati apabila kita dah rasa kita kurang, kita dah rasa kita ni banyak dosa, tazkiyah tu ni sekadar nak suruh kita labah tu. Tetapi tazkiyah tu juga nak ajar kita untuk mengisi. Bila kita dah kosongkan hati daripada kekurangan, daripada kesedaran kita betapa kita berdosa, jadi seterusnya tazkiyatun nafs mengajar pula proses macam mana nak mengisi ruang-ruang yang kosong. Kita dah kosong ke, kita nak isi kemanisan je lah. Kemanisan iman dari hati. Itu bahasa dia. Jadi sebab tu dia kata diikuti dengan usaha peningkatan kualiti jiwa dengan mengembangkan sifat-sifat positif. Sifat-sifat kakak kena ada pula. Hak tu hak keji dah tak asyik. Hak tu nak buat hak tu. Hak tu nak isi pula. Hak baru. Jadi itulah proses tazkiyatun nafs membimbing kita dengan penuh kesungguhan. Lepas tu bukan sekadar nak mengisi, tetapi selepas itu kita nak buat secara bersungguh-sungguh. Okey. Dan mujahadah. Sungguhlah mujahadah sama je. Sehingga melahirkan tingkah laku yang baru yang positif. Sehingga jadi macam kita kata tak jadi orang baru. Kita kata lebih suci, lebih baik, lebih tenang, lebih bahagia, lebih segala lebih. Itulah proses tazkiyatun nafs saya sebab kita. Okey. Jadi insya-Allah kita tengok sebenarnya tazkiyatun nafs ataupun perkataan yang kita sebut hari ini menyucikan jiwa ni sebenarnya telah disebut dari Al-Quran, hadis dan juga para ulama pun banyak sebut untuk sucikan diri daripada penyakit-penyakit ni lah, penyakit yang tidak sepatutnya ada. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10.
Allah Ta'ala sebut dah wa nafsin wa ma sawwaha alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Inilah yang Allah Ta'ala sebut. Sesungguhnya kita ni manusia ni demi diri dan manusia. Dia sebut demi dari Quran ni, maksudnya Allah bersumpah. Memang ada dalam jiwa, memang kita ni Allah Ta'ala beri kepada kita diri manusia yang memang Allah telah sempurna. Wa ma sawwaha, Allah Ta'ala sebut Allah telah sempurnakan kejadian kita sebagai manusia ni dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaan. Maksudnya semua kita ni ada lakon. Okey, sama je, ada tak ada, okey tak ada, okey tak ada. Okey, semua kita ni memang Allah Ta'ala telah berikan nikmat diri sendiri. Sebab saya suka tengok tadi salah satu yang ada modul tadi sebut 3 kesyukuran. Okey, satu keperluan besar lah daripada diri kita. Kadang-kadang yang kita jadi kau memikir otak si orang lebih pada kita. Iri hati tadi je. Kita rasa macam mana baru pergi lasik, hari ni di macam terlagi. Okay. Kita ada rasa macam tak ada lebih daripada kita. Kita ni lebih ada orang macam tu kita lah. Sebab apa? Sebab kita tak pernah rasa syukur dengan kau. Sebenarnya Allah dah bagi banyak dekat kita ni lah. Itulah Allah Ta'ala sebut memang Allah dah sempurna kejadian kita. Diri kita manusia ni sangat sempurna. Masya Allah. Lepas tu bukti kesempurnaan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, iaitu Allah ilhamkan untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Maksudnya Allah dah bagi dah, tunjuk dah jalan. Dan saya yakin kalau kita tanya mana-mana orang, kalau kita dekat mengajar, ada kita tanya, dari mana? Nanti ahli akhirat ni contohlah. Okay, mesti akan jawab ke mana-mana syurga. Okay, maksudnya dah ada jalan dah pun sebenarnya Allah bagi. Cuma kan terkadang tersalah diri. Gitulah. Baik, seterusnya macam mana Allah SWT nak sebut memang Allah sempurnakan kita. Allah ilhamkan kita jalan yang tidak baik dan jalan yang baik. Lalu Allah Ta'ala sebut Allah tidak biarkan kita, Allah tidak hanya tunjuk jalan itu je. Bahkan Allah kata orang hak pilih. Sesungguhnya berjayalah orang yang ni aflaha man zakkaha. Perkataan zakah tu tazkiyah kat dia ni. Itulah zakah tu. Okay, maksudnya sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Maksudnya orang yang pilih jalan yang baik, jalan yang untuk bersihkan diri dia, orang inilah Allah iktiraf orang berjaya. Sebab penting tazkiyatun nafs ni. Okay, sebab di sinilah salah satu cara untuk kita jadi orang berjaya. Waqad khaba man dassaha, dan sesungguhnya hampa ataupun tak best lah orang yang menjadikan dirinya yang sepatutnya dia dah bersih tapi tiba-tiba susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Tak comel. Okay, you pilih dia padahal bagus tu. Okay, dia pilih juga apa dia pilih juga jalan nak pilih hati, hasad rezeki dan sebagainya. Jadi itulah apa ni tazkiyatun nafs menurut Al-Quran. Hadis Nabi, saya tak bacalah hadis ni. Saya baca mafhum hadis ni. Ini cerita Nabi Muhammad SAW dari pergi Badar. Okey. Sirah ni, sirah. Dari pergi Badar, tahu ke? Pergi Badar ni tiba tanya nak pergi. Tanya nak pergi. Pergi Badar ni berapa orang sini? Tiga. Sini kan? Tiga. 300 lebih je. 313. Orang kafir 1000. Kalau daripada otak kita kat kalah dah. Okay, confirm kalah tahu sikit. Kuantiti tu. Ikut kuantiti. Tetapi Nabi ajar kita membersihkan diri waktu beribadah. Maksudnya nak menang tak semestinya kena ada kuantiti yang ramai. Tapi jiwa tu kena kuat. Jadi kalau kita tengok saudara-saudara kita kat Palestin pun macam mana mereka boleh kuat, ataupun kita kata tu tak tersenyum. Okay, walaupun hari-hari dengar orang berdiri dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang penting bukan kuantiti tetapi yang memang perlu dikuatkan adalah jiwa. Dan Nabi ajar dari beribadah, waktu beribadah, Masya Allah, Nabi memang tak berhenti berdoa dan Nabi sentiasa sebut nama Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu maksud apa tu? Memang kena buat jiwa. Kena kentalnya bukan dengan semua orang, tapi
ulama juga sebut berkenaan dengan apa ni, tazkiyatun nafs. Kalau kita tengok ni, apa tahu ni apa ni? Sama tahu. Ni kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, okey. Kita tahu mazhab Syafi'i ni kan. Tapi kadang-kadang sebenarnya ada je kata-kata yang memang kita boleh jadikan sebagai pengajaran ataupun yang disebut macam mana kita nak sucikan jiwa. Jadi Imam Syafi'i satu hari dia cerita ke Tok Guru dia. Tok Guru dia nama Waqi'. Waqafi'ain. Gitu kan. Jadi cerita dia kata, ya tu Syekh kau ila Waqi' su'ah hifzi. Aku mengadu kepada Guru Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa'asyarani ila tarkil ma'asi. Tok Guru dia kata apa? Maka dia menyarankanku untuk tinggalkan maksiat. Itulah kunci jiwa tu. Kan? Maksudnya nak dapat ilmu yang baik, maksudnya nak masuk benda comel, jadi keluarkan. Jangan ada benda tak comel. Tu tazkiyatun nafs tu. Masya-Allah kan. Lepas tu akhbarani bi anna al-ilma nurun, sebab apa kena tinggalkan maksiat? Sebab ilmu adalah cahaya, wa nurullah la yuhda li 'asi. Kan? Cahaya Allah tidak akan diberikan untuk orang-orang yang bermaksiat. Inilah yang perlu kita yang perlu kita tekankan kepada orang-orang yang ada masalah gampang. Sebenarnya kan satu keperluan besarlah. Sebab Islam dah ajar kita, Nabi ajar, Allah juga bagi tahu kita. Jadi itulah dia penekanan dengan tazkiyah. Okey, kita pergi kepada proses. Metai ni deh, metai tunggu. Proses tazkiyah nafs ni dia ada 5. Oh 5 jah. Kan. Okey, macam mana proses dia berlaku? Macam mana nak memiliki jiwa ataupun jadi orang baru tadi kan? Okey. Tahun 2024 kan? Okey, biasa orang sebut apa? Azam baru. Ini pun kita boleh jadi azam. Baik, proses ini berlaku 5 proses nak sampai tahap hati yang suci bersih murni tadi kena lalui. Proses pertama kita sampailah as-sa'adah. Baik, proses pertama nama dia ma'rifatun nafs. Ma'rifatun nafs. Maksudnya kenali diri. Ini pun okey. Suka juga tengok modul tadi pun. Maksudnya ada kan yang kenali diri tadi kan. Maksudnya kita kena tahu lah siapa kita. Kita kena kenal siapa kita. Nak cuci diri ni kalau kita tak tahu ataupun kita sebut kalau baju kan, nak bersih baju, kita kena tahu di mana kekotorannya. Okay. Begitu juga dengan diri kan. Maknanya kenali diri, fahami siapa diri kita dan kena tahu siapa kita. Yang paling besar kat kita ni hamba lah. Okay. Maksudnya bila kita tahu kita hamba, itulah maksudnya kita sedar kita ni lemah. Gitu. Kita ni tak boleh lari daripada dosa. Memang betul. Okey. Diri kita ni tak ada orang yang tidak berdosa. Termasuk yang berbicara ni kan. Tak ada orang yang tak berdosa. Itulah yang kita kena terapkan kepada orang-orang yang mana jumpa kita dan sebagainya lah. Okey, kena kenal siapa lepas tu memang kena tahu masalah-masalah gapo. Memang betul lah, luar biasa dengan teknologi insya-Allah. Kan? Kena tahu. Okay. Apa ni masalah gap kadang-kadang bukan kadang-kadang dah kebiasaan. Okey, kebiasaannya orang-orang ni tahu dia ni pesi mana, gaya mana, tak betul. Dia tu tahu nak lagi ada. Dia tu ada kekurangan. Lepas tu benarnya dia ada kelebihan gitu. Jadi dia tak tahu tak dia buatlah apa yang dia boleh buat. Okey. Nak tahu gapo. Nak hidup jangan cawa. Kadang-kadang bila tengok orang macam dia lah, dia tu kita bukan kita juga maksudnya proses kenali diri ni yang menjadi keperluan besar supaya kita tahu siapa diri kita. Okay. Baik, proses yang kedua, bila dah kenal siapa diri kita, maka barulah kita boleh pergi ke proses yang kedua, itu takhalli. Bahasa Arab dia takhalli. Kosongkan. Dia dapat nafsu bahasa Arab juga. Takhalli kan? Bukan koli dia. Ya kuali. Bukan kuali. Takhalli. Masuk mengosongkan. Takhalli ni kosongkan diri daripada sifat-sifat yang top. Tadi kita kenal dah orang kita ni orang sombong.
contoh. Kita ni orang hasad rezeki, kita ni orang ria, kita ni ada wujud, kita ni ada cinta dunia. Kita dah tahu dah. Yang ada sifat-sifat tu, proses yang kedua ni sangat penting, iaitu untuk membuang sifat-sifat itu. Buang sifat-sifat tak comel tadi. Nak buang. Bila kita dah apa, maka kita pun cara nak buang sifat. Contoh lagi itulah cara nak membuang tu sifat astagfirullah. Okey. Lepas tu dalam proses takhal ini juga termasuk cara untuk mujahadah. Nak sungguh nak ubah diri. Ada orang mula contohnya. Jadi tak ada proses takhal ini. Sebab dia rasa macam tak apalah, esok lah. Menangguh lah. Tangguh je. Tadi dalam makrifatun dia tahu dia biasa menangguh. Tapi kan mari takhal diri tak apalah. Mula dah ada kebenaran. Okey. Lepas tu proses bila kita dah dapat proses takhali ni ataupun proses yang kita tahu, kita sedar kita banyak kekurangan dan kita perlu buang sifat-sifat itu dengan cara apa? Istighfar, taubat dan sebagainya lah. Okey, solat. Macam-macam lah cara takhali ni. Barulah jika pada proses tahali, macam mana nak isi jiwa-jiwa kita yang tadi kosong dengan sifat-sifat terkecil tadi, nak isi jiwa kita iaitu dengan akhlak yang baik. Contoh tadi lah. Okay, kalau kita tahu kita ni mana, macam mana nak rajin contoh lah. Okay, dia tanya, kita perlulah sign untuk tegur kita contoh lah. Okay, maksudnya biar ada isi-isi supaya hak kosong tu tidak terkosong dan takut-takut hak kosong jadi bohong ngabel juga. Inilah proses tahali sangat diperlukan untuk isi-isi. Kalau kita perlu isi apa ni, diri kita ni, tak ada tanya minat ke apa juga apa kan? Kadang-kadang dia tahu dia minat ke apa tapi tak tahu nak gan. Jadi tahali ni dah macam mana nak buat? Gitu. Dan proses yang keempat, muhasabah. Dia kadang-kadang orang ni terlampau suka je, okey, ada dapat aktiviti. Macam, wow, aku jadi orang lain lah. Sebelum ni untuk ajar pun happy sangat. Ini happy ni, boleh je buat ni macam tu lah, okey. Jadi, ke mana-mana kena ada muhasabah. Supaya diri kita tidak terlampau over dengan apa yang kita dapat tu kan. Jadi, kena sentiasa muhasabah. Tengok balik diri kita dan meneliti kekuatan dan kelemahan diri kita. Ni proses kenal diri apa ni? Dan yang terakhir sekali, bila kita dah dapat semua proses sifat ni, insya-Allah kita akan dapat rasa kebahagiaan dari diri kita. Sa'adah, menuju kebahagiaan hidup. Saya tu capai tahap takwa. Kita kena belajar lah pula apa maksud takwa dan sebagainya, kan? Takwa inilah yang menyebabkan jiwa kita semakin bahagia dengan kehidupan kita. Kan? Kita tertanya, kadang-kadang kita manusia ni kan, dia tengok kebahagiaan ni dia apa? Harta, contoh, kan? Anak, suami dan sebagainya kan? Sebenarnya kebahagiaan yang hakiki apabila kita dapat capai tahap takwa. Kan ya Ustazah, kita ni kadang-kadang kita tak tahu apa. Kita ada sifat apa ni. Mana ada sifat tu? Kita tahu mana diri kita. Kita kan semua rasa kita di baru. Kita di mana? Tak kita tu tak biasa. Okey, itu sifat biasa manusia. Jadi aku mana kita nak Apa yang nak kena mana akhlak yang paling terbaik? Betul. Mana nak khabar? Macam nak khabar. Khabar. Tak khabar. Nak bagi pendapat boleh? Nak bagi kan? Kalau bagi Ain lah, sepanjang Ain kita pun koreksi diri sebab kita ngajar pun benar kita nak betul diri kita kan? Semasa ngajar kita tengok kita akhlak Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak kan. Jadi akhlak yang terbaik. Jadi kita tengok mana akhlak yang kita terbaik deh. Kita tengok contoh, kita tengok bagusnya dia ni. Tu yang akhlak paling terbaik. Daripada kita buat lah ni. Faham tak? Kita tengok orang lain lebih baik, kita tu tiru. Kalau lebih baik lagi. Gitu bagi saya lah. Ada model lah. Maknanya ada model kita tengok tu baik, mana aku tak baik lagi. Jadi tak adalah syok sore gitu.
Gitulah bagi aing lah. Itu kena turut tekan apa guna mari dulu mana dulu letak dulu. Kalau ikut proses ini kita kata semua kena ikut turut proses. Sebab kalau mereka ni kita nak musabah dulu baru tahu. Muhasabah ni dekat sini. Muhasabah ni apabila dia dah khabar dia tu memang ada Kadang-kadang kita khabar tapi Khabar. Tak fully recovery. musabah ni kan. Rupanya kalau kita muhasabah, rupanya kita tak melalui proses sebenar lah. Kita pergi muhasabah. Sedangkan kita tak tahu lagi diri kita akan rasa. Dia tidak akan berlaku proses muhasabah kalau kita tak kenal diri. Untuk step dia. Kita khabar tapi kita tak tahu kan kita tu. Tak khabar juga. Contoh tidak. Dia khabar dah cuma dia tak perasan dia pernah melalui diri dia gitu buat gitu. Level seterusnya. Dalam muhasabah tu dia buat dah benda ni. Denial ha. Dia khabar dia tu gitu. Contoh dah, dia tahu dah dia tu kena tapi dia denial. Tak tahu nak buat tak kholi. Daripada aku. Dia masuk dia. Contohnya. Oh, Sani tak jawab gitu. Masjid kan. Oh, dia tu tak ada rumah kan. Tak ada rumah dia. Contoh kan. Kita membandingkan contoh Dah lah banding lain. Yalah banding lebih baik. Hak baik lah, hak buruk tu tak tolak. Hak baik. Banding dengan orang boleh. Syok sah. Tengok rumah kita mesti sekali kita rumah yang ingat. Oh, ini lah. Kadang-kadang Dia kena bila kita buat sesi bukan pakai, kadang-kadang klien kita apalah bila kita guna spiritual ni, dia kena ada kemelekatan antara kita dengan klien tu sangat bagus lah. Rampung yang baik tu. Tengok dia. Lepas tu kita kata ada setengah orang kita tak sampai pada royak tu dah. Dia satu tempoh yang agak lama juga. Paling juga. dia tak faham. Dia nak apa? Blend tu benda tu lama, makin masuk. Sebab tu psikologi dia kena tengok rentak orang tu. Dia tak boleh nak guna ilmu kita ada kebok. Dia. Dia kayak macam kalau Kerja kami untuk bagi tahu cara. Okey, contoh tazkiyah tu nak. So kita kena tahu berapa kekurangan ataupun sifat-sifat kecil. So kita kena tahu. Saya baca dari buku yang kita duk ngajar-ngajar tu dan saya suka tengok buku ni. Dahsyatnya hati dan fikiran. Dan kita kena eliminate sifat-sifat hati-hati yang tak bersih lah sebenarnya sebut kan. Antara yang disebut sini hasad reki yang disebut dah ni kan. Jadi mungkinlah dalam proses kita duduk bercerita ataupun kita berkongsi apa-apa dengan klien ke apa, kita kena tahu juga sifat-sifat itu kan. Apa yang menyebabkan dia jadi gitulah contoh yang saya boleh cakap lah kan. Apa yang menyebabkan dia jadi lemah semangat? Apa sebab ada perasaan iri hati. Okay, tengok orang Kayu dia. orang kayu untuk ni hari contoh lah. Contoh dia. ni kau tiga lah. Banyak lagi. Sebenarnya, bila dia tahu iri hati sebenarnya dia dah kenal. Rupanya apa dia iri hati. Okay, bila dia iri hati tadi, barulah pergi ke proses akhidat. Macam mana nak buat supaya kamu terhindar daripada sifat iri hati itu. Jadi istighfar contohnya. Ataupun maybe kamu kena sedar, maybe kamu ada sifat itu. Itu yang pertama. Kena accept dia. Kalau masa dia pilih lah, lagi dia denial, lagi tidak boleh. Ya, selagi itu dia tidak akan Maksudnya masalah ni. Maksudnya masa pertama tu dia tak lepas ni. Tahu lagi. Okey. Tapi kita kali lagi. Tak boleh. Itu baru dah ada proses. Makraf. Maksudnya kalau dia masih harga dok. Tak senang. Tak kenal diri kamu. Okey, saya okey kita. Dia tu memang tak kenal. Dia panggil konsep muhasabah ni memanglah kita lupa nombor lupa tapi
muhasabah tu seumur kena ada. Ya, betul. Kena perlu tiga kena ada. Tapi contoh kita dah kan. Kita muhasabah ni kita nak malu ke. Aduh. Istighfar, no? Yang itu mana masuk Ah, saja. lepas tu fahami siapa dia. Oh, baru aku kenal aku. Ni malu Memang saya tu. saya Benda Saya tu tu dia. banyak masalah Dia dia rasa mesti pada aku kena kita berubah. Walaupun dia dunia berubah. Ya, proses tu tetap ke tak ada. Dijenamakan je lah muhasabah tu. Maksudnya gitu. Ya, betul lah. Dijenamakan. Sebelum masuk muhasabah tu kita kena dulu diri kita. Lepas baru dah tahu. Oh, aku ni sebab pemarah rupanya ada marah kita bila, time bila. Jadi gitulah maksudnya. Sebelum kita ke muhasabah kita tahu dah diri Ya, kita. kena diri kita. Maka orang memang dah ada hari terus dia pusing kena itu semua. Belum ada muhasabah. Macam ni lah, idea kena mahu buat kan. Marah dulu. Marah dulu. Marah dulu. Penting sebab tak normal lah. Baru kita fikir menyesal mana. Sebab saya pun ambil daripada buku. Cuma saya faham dengan diri saya. Saya rasa definition of muhasabah tu kalau kita tidak letak dulu. Sebab kita rasa sebujung muhasabah mesti nengu dulu. Nengu dulu. Kan? Muhasabah ni kita nengu dulu tu sebenarnya mungkin kefahaman muhasabah dalam term kita. Jadi bila kita tengok term tu ni bab muhasabah tu muhasabah belum tepat. Maksud kita silap meletakkan muhasabah tu Kita kena pada posisi tu. Sama sini dia macam pengukuhan. Dan kita dah tahu. Kan saya Recall balik. Refleksi lah. Kita dah Refleksi lepas ni refleksi balik. Oh, refleksi. Oh, start over again. Ada kerja boleh patah balik. Borak sampah itu patah balik. Saya sama dia rasa dia tak betul ada yang dekat. Dia Pasal ni Saya tak berani kalau jawab boleh. Boleh go. Saya boleh jawab gitu. Okay, sebab betul lah proses muhasabah ni dia berlaku setiap masa kan. Cumanya macam mana nak berlaku proses muhasabah kalau kita tak kenal siapa diri kita. Sebelum kita dah kenal siapa diri kita, maka kita akan berusaha untuk memastikan penyakit-penyakit hati itu tak ada. Macam mana cara nak berusaha duduk dekat tahun itulah. Kita istighfar. Bila kita dah rasa nikmat istighfar, okay, astagfirullah saya berdosa. Okey, maka hati kita sudah kosong daripada sebab keji. Barulah kita pada tahali. Tahali inilah yang membina diri kita memiliki akhlak yang lebih baik. Jadi orang yang lebih baik daripada sebelum ma'rifatun nafs tadi tu, kan? Lepas tu lah baru kita muhasabah. Oh, rupanya dulu kita kan. Oh, patutlah aku dulu kena malu sama. Contohnya ada dekat muhasabah. benar kita terhenti dekat kita membina kekuatan dan juga kita akan meneliti sikit, meneliti kekuatan dan kelemahan diri. Maka kita lebih teliti. Oh, kita dah tahu dah gapo hak baik, gapo hak buruk, gapo aku nak buat, gapo aku tak boleh buat. Di situ yang disebut muhasabah. Wallahu a'lam. Cumanya Umar Al-Khattab pernah sebut berkenaan dengan muhasabah ni. Umar sebut hasibu qabla an tuhasabu. Itulah memang kita kena muhasabah diri kita sebelum kita dihisab. Sebab tu muhasabah duduk yang keempat. Sebabnya di sinilah proses untuk kita mendapat kebahagiaan. Gitu. Tengok, Nak pintu. dapat bahagia, kita memang kena berkira-kira. Maksudnya kita tahu, ni tak boleh buat so. Di situ kita masalah, dulu aku besok buat, patutlah. Jadi bila mana melalui proses sampai tahap ini, insya-Allah seseorang itu akan merasai baru dia rasa ini sepatutnya aku buat. Alamlah tentu alam yang kekurangan tu kan. Okay. Jadi ini proses yang ada dari buku tu yang disebut tadi lah, model Al-Ghazali, mengenal diri ni untuk mengenali keistimewaan diri, kenal makna hidup, kenal pasti masalah diri, kenal pasti tindakan perubahan. Tu bukan kerja kami lah. Waktu kita tolong je. Okay, maksudnya kan macam mana nak kenal, kena tulis apa semua dan sebagainya lah. Lepas tu laluilah proses pembersihan hati iaitu dengan takhalli. Lepas tu pengisian hati dengan sifat terpuji, tahalli. Di sini lah latihan jiwa. Dekat sini kita bagi tahu lah solat
apa macam mana terapi solat. Kita bagi tahu dek, terapi solat, terapi Al-Quran, terapi selawat, terapi semalam saya cerita berkenaan dengan terapi zikir Asmaul Husna, okey. Jadi itulah yang kami beritahu ataupun yang kami sediakan. Jadi seterusnya baru lagi muhasabah ni di sini penilaian. Di situ kita melihat diri kita. Check and balance. Okey, awak tahu rupanya selama ni aku ni bukanlah manusia yang aku suka tak ada mula lagi dengan wah kejut. Jadi rupanya duduk pun. Masa apa tu lah. Sebab kita dah menilai, kita dah tahu dah. Rupanya aku ni banyak kekurangan. Dan akhirnya kita akan merasai menikmati kehidupan ini. Baik, kenapa pentingnya Tazkiyatun Nafs ni? Ini berdasarkan apa yang saya baca lah. Sebenarnya ada lagi banyak lagi sebenarnya kepentingan Tazkiyatun Nafs. Cuma dirumuskan ataupun disimpulkan 3 kala. InsyaAllah dengan Tazkiyatun Nafs ni akan meningkatkan kualiti iman kita. Siapa tahu iman ni ada berapa tahap? Bukan ke email. Bukan email tahu dah. Kamu laku tak? Oh ya dah. Cuba jawab. Jawapannya bagus. Pandai dia. Belajar kita ingat. Ada kita ingat. Pak. Sekati. Iman ada dia. Tak ada tadi. Iman yang pertama apa? Tanya pula. Tadi macam sungguh jawab dia. Dia bagi cuma 5. Lagi dia Tak ada bilang dia ambil. Astaga dia. Dia nak sampai tahap kita dekat dengan Allah. Jadi bukan mudah lah kan. Jadi kena lalui proses Tazkiyatun Nafs. Kalau tidak lalui proses Tazkiyatun Nafs, iman kita akan terus berkurang ataupun tak bertambah-tambah. Gitu. Iman manusia ni, siapa dia iman manusia ni? Beriman. Berkurang dan bertambah kan? Sentiasa berkurang dan sentiasa bertambah. Dia akan berkurang dengan sebab apa? Iman berkurang dengan sebab Ilmu buat maksiat. Iman berkurang dengan sebab maksiat dosa kan? Iman bertambah dengan sebab Buat amalan dan sebagainya. Jadi itulah. Main ngajar. Sepatutnya email tadi ini email masa dalam sekolah mula. Masa dalam Gapo? kita kena naik dah kualiti. Tak balik. Jadi salah satu cara kena Tazkiyatun Nafs baru dapat kualiti iman yang baik lah. Sampai tahap tu pengenakan. Hakikat. Sosok. Saya tak saya panggil itu bahannya. Sekali ni katakanlah kamu. Takdir akli. Tak klik. Pusing tu. Hak kuliahin. Hak Yakin. Ya sebenar yakin. hakikat kan. Hakikat maksudnya email sampai tahap kita memang dekat. Terima hakikat yakin. Tentu memang Ikat tarikat bersama. Tidak tarikat kan? Tarikat lagu tu. Iman ilmu. Email belajar. Email yang kedua email belajar. Kita belajar. Paling tidak kita naik. Pertama ikut, kedua belajar. Kedua baik iman ilmu. Baik. Ketiga apa? Amal. Ra'yan. Ainul yakin tu dia. Diamalkan dan diyakini. Maksudnya kita dah mula rasa happy dengan apa yang kita buat. Amal yakin. Solat ni Allah bagi. Apa yang dia ingin. Kalau yakin sedap beramal tu, maksudnya kalau suruh berat lagi tu dia dekat iman ilmu lagi. Gitu. Jadi nak buat baik lah. Keempat,
Mengenal hakikoh. Okey, mengenal hakikoh. Jadi sampailah hakikoh itu memang hakikat. Hakikoh. Okey, hakikoh. 4 ke 5 ni. Imanul haq duduk yang keempat. Hakikat tertinggi. Hak sebenar-benar. Hakiki. Mana dia lekat molek dah hari. Dengar ha. Pure. Iman hak ni kan? Iman hak rasa iman hak, iman yang benar. Maksudnya saat ini dia sudah yakin nak hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia Siapa geduk? proses dia masih lagi memang dia kenyataan hakikat tu mati kalau kita apa gitu. Dia macam dalam PhD dia. Master. Hakikat Hakiki tu tadi sekolah Profesor mati. Kalau dengar gitulah. Okey, tahap-tahap dia. Okey. Baik, yang kedua dengan ngaji pun kat kita. Mari tapi berimpak dia tak. Iman boleh. Ya. Ikut-ikut je lah dah. ambil ajar ni. Iman ilmu dah. Iman ilmu. Iman ilmu. Kita usulkan dari tazkiyah nafs ni. Ilmu mana nak Kau ngaji. Nah, saya pun dia masa kita tak reti pun nak letak ni mesti Mana sebenarnya tak ada siapa boleh royak pun sebab iman, hakikat iman ni Dalam kita. tak pada Allah. Okey. Dia ada belajar. Belajar je. Sebab dia naik tu okey. Sebab itu kan hak kita nak kata okey. Umumnya duduk PhD dia contoh, PhD email. Tak pun tak ada siapa boleh royak tu. Sebab ia berkait dengan Manusia bukan sempurna. ya, betul. Manusia yang sempurna. Bahkan Nabi pun sentiasa ditegur apatah lagi kita. Okey, baik. Yang kedua, menjaga diri daripada penyakit-penyakit dengan tazkiyatun nafs, menjaga diri. Insya-Allah okey. Menyebabkan diri kita lebih terjaga daripada hati yang kurang bersih pula. Sebab hati ni apa ya? Oh, contoh-contoh hari berusia ni dulu. Okey. Kita dah sebut maksiat sombong, buat maksiat, ego, sangka buruk, atau rendahkan diri, ataupun penyakit-penyakit hati. Bangga diri. Bangga diri dan sebagainya. Itulah penyakit hati yang memang kita kena hindari. Hati yang tenang kembali kepada Munafik Tuhan. pula lah penyakit-penyakit hati tu. Munafik tu. Dah belajar benda tu kan. Baik, dan yang terakhir sekali, tidak mudah tergoda dengan hasutan Syaitan. syaitan rajim. Terus dibaca alhamdulillah, tapi kadang-kadang kita jadi sambung. Astagfirullah. Okey, betul tak? Ada dalam hidup kita ni. Kadang-kadang sebab itulah saya pernah dengar Asma sebut. Kadang ada masalah gabung satu keluarga dan sebagainya. Perbaiki solat, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Macam mana nak perbaiki hubungan kita dengan Allah? Macam mana nak perbaiki hubungan kita dengan Allah? Sedangkan kita tak tahu pun macam mana nak ambil air semaya dengan betul. Macam mana nak, tu semua kena belajar. Jadi proses Step dia tu. ya, bila kita sekat tadi mengenal diri tadi kan, bila kita dah kenal diri tu Dengan ilmu lah. tak betul pun semaya tu, maka proses tahlil tu kita istighfar, proses tahlil tu dah akan masuk solat yang betul. Mari kita akan belajar macam mana cara solat yang betul, macam mana nak bersuci dengan betul. Tadi saya sebut kadang-kadang kita jadi sains sebab apa? Gali ambil air semaya tu pun kita dah buat perangai syaitan, iaitu membazir. Buka air tu tak sesuka hati. Okey, buka air habitan. Gitulah. Sikit tak puas kata ya. Sikit asal macam tak sah padahal ni. Asal macam tak ratuk. Padahal kalau belajar sebenarnya memang buat sikit je air. Angkat wajib. Sangat jiwa tu. Kamsam sini kembali. Jadi okey, sebagai kesimpulan pada tengah hari ini, model tazkiyatun nafs yang insya-Allah terbaru dari ahli sangat penting dalam kehidupan
seseorang, iaitu kehidupan kita lah. Ianya bertujuan untuk membangun jiwa kita sebagai umat Islam menjadi lebih hebat. Sebab Nabi dah sebut khairun nas anfa'uhum linnas, kan? Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Baik, maknanya iktiraf, Nabi iktiraf tu. Orang yang baik ni ialah orang yang, tapi macam mana kita nak beri kalau diri kita pun tak apa-apa. Jadi sebab itulah perlunya proses tazkiyatun untuk memberi manfaat yang lebih besar kepada orang yang sebenarnya sangat membutuhkan kita. Lebih-lebih lagi orang bukan Islam. Okay? Kita orang Islam kadang-kadang nak sesam tak kita, betul dah sesam. Sebab apa? Sebab kekurangan jiwa kita, kita abah kita ni banyak kekurangan kita. Oleh itu, proses tazkiyatun nafs insya-Allah membantu seseorang untuk membentuk pribadinya, berakhlak mulia dan dapat menjadikan dirinya lebih produktif untuk seluruh umat, insya-Allah. Itu jelas sekadar berkongsi dari saya. Saya kongsikan satu hadis Nabi. Sesungguhnya di dalam tubuh kita manusia ada segumpal daging. Sekiranya ia sehat, seluruh tubuh sehat, dan sekiranya ia sakit, seluruh tubuh itu sakit. Itulah namanya hati al-qalbu. Qalbu tu inilah dia, ya. Sagi. Siapa tahu lapis sehat. Aduh. Lapis hati pula. Nafsu. Nafsu ada 7. Awam. Nafsu ada 7 banyak sebulan. Nafsu banyak. Sama lah. Hati. Hati ada 4 lapisan. Ada 4. Hati ada 4 lapisan. Lapisan yang pertama namanya sodron. Dado. Yang di luar itu. Apa dada? Kita baca apa surah An-Nas? Min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sodron. Hati manusia sudron. Penyakit waswas di hati. Dalam hati. Setan Disikkan. masuk tu melalui sodron sebab kita tak tutup sodron kita. Sebab tu ada juga yang apa dia pakai baju tu buka begitu. Model gitu. Dado. Masa aku lain. Apa kita dada? Kita balik ada kawan-kawan. Kalau tak ada ulama yang ajar nak semaya tu kita tutup kat sini. Ada juga yang kata sodron tu duduk kat sini. Tutup mana? Harus tunggu ya. Jadi macam tu. Kat sini. Oh, dia rasa hati kat sini. Oh, ya. Kan baju tengok. Allah tak tahu tapi cara mereka tutup. Ada yang berpandangan kata sini sodron. Sebab tu dia tutup kat sini. Ada orang yang tapi yang biasa kita dengar sebenarnya maksud sodron tu di antara yang atas dengan perut. Perut kan? Tengah-tengah. Atas pada ni. Ya kan? Sebab tu ada je. Kita tak tengah-tengah. Lepas tu kita tutup yang ini tak sewi natet-hatet. Okey. Okey, itu sodron. Baik-baik. Lapisan yang kedua kolbun. Setan ni bila dia masuk ke sodron, dia akan kalau dia boleh masuk sodron, dia akan mudah masuk ke kolbun. Yang itulah yang berbolak-balik tu disebut hati berbolak-balik, ke? Nabi ajar doa Yang boleh bukan bantu, ke? sabit. Wahai yang membolak-balikkan hati. Jangan membolak-balik. Jadi kalau kita insya-Allah dengan usaha kita tutup sodron tadi, insya-Allah setan tidak akan mudah nak membolak-balikkan hati kita, bahkan Allah yang akan jaga hati. Buka kolbu. Lepas tu lapisan yang ketiga namanya fuad. Fuad. Ni lapisan fuad ni hati sehingga kefikiran. Beda. Hati sehingga boleh menyuci diri kita sampailah ke pemikiran kita jadi lebih baik. Minda kita jadi lebih baik. Ni malaikat. Fuad ni malaikat yang jaga kita. Kalau dah setan tak masuk ke kolbu lagi, malaikat akan jaga kita. Masya-Allah, dekat fuad tu. Dan yang terakhir sekali, hak ni malaikat pun tak boleh nak tulis. Siapa pun tak boleh nak tulis. Namanya lubuk hati yang paling dalam. Yang itu. Selain. Mereka dalam satu hati. Bahasa Arab punya. Sebab Nabi sebut, kalau baik hati, maka baik seluruh badan. Nak nak kita di rumah hati nak.
kahwin. Cinta. Bukan mata. Nafsu secara asas sebenarnya 3 je. Nafsu secara asas kan. Nak baca hak tu very banyak lah. Kalau 3 saja. Nafsu yang pertama amarah bisu. Nafsu apa dah? Yang menyuruh kepada kejahatan. Sungguh seumur buat jahat tu nafsu amarah bisu. Nafsu yang selalu menyuruh dia untuk buat jahat. Jadi kau nak buat benda tak comel. Mata lagi lah. Contoh. Awal lagi. Nafsu yang kedua lawamah. Ni. Lawamah ni dia dah ada petunjuk yang baik. Okay, maksudnya dah ada rasa macam nak buat baik tapi ada Tiga. kita dah banyak sos dia. Banyak tahap. Banyak tahap. Contemplation. Ada pokok awal dah puluh. Ini kan nak tengah Malaysia kena apa? Sesi. Satu pasal. Nafsu lawamah ni dia 50-50. Kejap okey, kejap dok, kejap gitu, kejap gini. Maksudnya dia dalam proses belajar kenal diri dia lah. Nafsu lawamah. Dan nafsu yang terakhir sekali nafsu mutmainnah. Jiwa yang tenang. Tu lah. Dia bunyi ila rabbika radiyatan mardiyah. Jiwa mardiyah pula. Okey, maksudnya Jiwa yang tenang. Jina. Tenang, bahagia. Jiwa dia dah tak ada dah lawamah tadi. Dia memang dah nak buat baik je. Dia panggil Sentiasa ada niat nak masuk kepada kebaikan. ya. Dia tunduk pada nafsu. Maksudnya kecek nafsu dengan ilmu kan. Dia tunduk pada nafsu. Sebab kita buat benda hari-hari, bila terbiasa tu tak ada rasa gapo dah. Nak tinggal tak boleh lagi, itulah kali. Sebab hati. Ada lagi tu?